aku just nak sharing kat korang, aku nak bagi tips kat korang. Dua tips. Yang pertama, kenapa kaliper perlu skim. Okay, kenapa kaliper perlu skim. Dan yang kedua, tips untuk kaliper kiri, side kiri nak masuk kanan. Okay, yang pertama aku cerita dulu pasal kenapa kaliper perlu skim. Okay, yang pertama, kaliper untuk skim ni kebiasaannya adalah kaliper yang mana korang nak masuk kaliper daripada, tak kisahlah kiri ke kanan ke, korang nak masuk untuk bahagian depan PMP untuk motor-motor Kapcai selain pada SBK. Okay, so yang pertama sebabnya adalah korang akan kaliper tu akan bersangkut dengan rem. Jadi sebab kaliper ni terlalu besar, saiz kaliper ni terlalu besar. Jadi saiz kaliper ni perlu kita kecilkan untuk PMP mana-mana motor Kapcai. Kebanyakan motor Kapcai, okey. Jadi kalau SBK, kalau korang tengok, fork dia memang lebar. Jadi fork dengan rim tu jarak dia memang ada ruang yang besar. Jadi tak perlu skim. Jadi bila daripada motor-motor SBK ni Superbike, korang nak masuk Kapcai, korang perlu skim. Okey, itu salah satulah punca kenapa korang perlu skim, disebabkan kita tak nak kaliper tu sangkut dekat rem. Okey, jadi untuk skim tu dia ada dua pula cara. Maksudnya ada satunya skim bahagian belakang sahaja, dan yang kedua skim bahagian luar dan juga dalam. Okey, jadi belah dalam. Okey, yang aku nak sharing kat korang ni, yang aku fokuskan adalah belah dalam. Okay, nanti aku cerita. Jadi perbezaan dia, kalau korang dah skim belah luar, korang akan nampak macam ni lah. Jadi yang ni kaliper belah kiri yang belum skim, dia akan warna asal. Dan yang ni adalah kaliper yang dah skim, so dia akan nampak macam besi. Okey, korang akan nampak macam ada jalur-jalur yang mana mesin tu dah potong kaliper ni dalam keadaan rata. Okey, tapi pastikan korang nak skim tu jangan skim terlalu tebal, sebab nanti dia akan tembus piston. Jadi macam ni kita dah skim dalam kebiasaannya, tak silap aku 3mm ataupun 3.5 untuk kaliper. Jadi dia takkan tembus pada ni lah. Sebenarnya 3mm tu agak tebal sebenarnya, tapi itu adalah maksimum yang mana kaliper original yang boleh pergi untuk skim. Tak kisahlah M3 ke, M4 ke, K50 ke, GSX ke. Tapi ni aku cerita ni untuk Brembo. Okay, jadi untuk kaliper Brembo, kalau yang pertama korang dah skim belah luar ni, kalau yang jenis motor-motor mana fork kecil, contohnya macam RZ, Y15, LC4 Speed, 125Z dan juga LC5 Speed. Okay, dan motor-motor lain lah macam Dynamic Legenda ke. Okay, yang mana korang nak masuk pump SBK original, nak masuk tu korang perlu skim belah dalam. Okay, ini adalah cara untuk skim belah dalam, yang mana korang tak nak pakai bracket dari belah luar fork. Okay, ini adalah kita pakai bracket secara normal belah dalam. Okay, jadi korang perlu skim untuk belah dalam. Alright, jadi bila korang dah skim belah dalam, belah mana belah dalam tu? Belah dalam tu adalah side belah belakang juga. Jadi yang ni adalah side depan. Okey, ni di side depan ada tulisan. Ni side belakang. Jadi yang belah belakang ni kita dah skim. Belah dalam kita skim tu masih di bahagian belakang. Okey, ni bahagian belakang dia. Jadi kita skim belah dalam ni. So kalau korang tengok, aku dah alihkan daripada sini. Kita dah skimkan skim kaliper belah dalam tu tolak keluar. Maksudnya tolak, kita buang bahagian dalam ni, belah belakang ni. Kenapa? Sebabnya kalau secara orang kata secara general, aku bagi tahu kita nak alih disk. Okey, kita nak alih disk supaya disk tu duduk center dengan kaliper. Tapi sebenarnya kita nak alih kaliper sebenarnya. Sebabnya kita kedudukan disk tu dah center. Okey, kedudukan disk dah center daripada sini. Okey, kalau kau tengok macam ni, kedudukan disk dah center, duduk kat sini. Okey, sekarang ni kita nak masuk kaliper tu supaya tak kena rem. Jadi bila tak kena rem, kita perlu alihkan kaliper ni nak keluar. Maksudnya tak nak rapat ke belah rem. Rem kat sini. Okey, rem kat sini. Kita nak alihkan kaliper ni keluar. Jadi bila kita dah alih kaliper ni keluar, contohlah kalau kaliper tak skim belah dalam, dia akan bersangkut dekat sini. Okey, dia akan bersangkut belah dalam kat sini. Dan juga dia akan sangkut dekat brake pad. Jadi motor korang akan jadi berat, dan juga akan mungkin ada setengah motor tak boleh jalan terus. Okay, jadi functionnya, sebabnya kita nak alih kaliper ni belah keluar, nak tolak kaliper ni keluar. Jadi bila kita tolak kaliper ni keluar, disk tu masih dalam keadaan center, sebabnya kita dah buang bahagian sini.
Okey, bila disc dah center, kita dah buang bahagian sini. Kita perlulah lapik plate di belakang brake pad. Okey. Jadi yang kenapa ada orang tanya kenapa kita perlu lapik plate di belakang brake pad di bahagian depan ni. Sebabnya adalah kita tak nak bagi brake pad di sini tercabut. Okey, kenapa boleh tercabut? Okey, jap lagi aku cerita. Okey, so bila korang dah skim kat sini, piston dekat sini pun korang kena potong. Sebabnya kalau korang tak, ni dalam keadaan asal, piston ni tak terkeluar tau. Okey, piston dalam ni kosong, minyak tak ada tolak. Jadi piston ni memang keadaan asal dia akan terkeluar sikit. Jadi piston dekat belah sini pun kena potong supaya brake pad kat sini rapatlah dengan belah side kat sini. Jadi disc boleh duduk dekat sini, still center, tapi dalam keadaan kaliper ni dah duduk keluar sikit. Okey. Yang pasal tadi kenapa kita lapik pad, sebab tak nak bagi brake pad ni tercabut. Okay, so kalau yang korang tengok kat sini, macam ni dia dah duduk dalam keadaan center. So bila disc dah duduk kat sini, okay, bila brake pad ditolak dalam keadaan dua-dua brake pad masih duduk dalam rumah dia. Rumah mana rumah dia? Rumah dia yang mana korang tengok ni lah, kat sini. Ni adalah bahagian satu rumah dia, ini adalah rumah dia. Jadi bila brake pad tolak, dia akan kepit disc. So dua-dua ni masih tak terkeluar daripada rumah dia. Okey, korang nampak Okay, jadi yang sini, disebabkan kita dah potong piston kat sini, kita dah alihkan disc ke dalam, ke belah belakang. Kaliper ni dah duduk belah luar sikit. Jadi kedudukan disc dah tak duduk center macam kat tadi dah. Kedudukan disc akan duduk di sebelah rapat ke belah sini. Disc akan duduk belah rapat ke sebelah sini. Okey, jadi bila disc duduk rapat belah sini, nak bagi disc to center, brake pad ni mesti kita, dua-dua piston ni mesti tolak ke arah disc. Jadi brake pad belah sini dia akan terkeluar. Okey, jadi bila brake pad ni dia rapat ke sini, disc duduk dekat sini. Okey, so kalau korang tak kat sini, aku dah tolak brake pad, piston dah ni dalam keadaan piston dah terkeluar sebab kita dah bleeding. Okey, bila piston dah terkeluar, ni masa brake pad tebal. Okey, piston dah, yang brake pad tebal pun piston dah terkeluar. Dia punya brake pad ni pun dah keluar daripada rumah dia. So kalau kau tengok sini, dia dah keluar daripada rumah dia. Ini aku yang macam ni pun aku dah panggil terkeluar daripada rumah. Okey, jadi bila dah terkeluar daripada rumah, jadi brake pad ni boleh tercabut lah. Maksudnya kalau aku tolak, okey, korang nampak bila dah terkeluar daripada rumah, jadi dia akan tersangkut. Dia dah takkan masuk ke dalam balik. Jadi plate ni adalah function dia. So supaya pad ni masih dalam keadaan rumah dia. Okey, jadi bila kita dah welding kat sini, dengan plate dia ni, jadi plate dia ni masih dalam keadaan duduk dalam rumah dia. Walaupun disc dah center, dah rapat, dua-dua ni dah gigit disc, piston dah dua-dua dah terkeluar. Jadi dia punya plate ni pun dah masih dalam keadaan duduk dalam rumah. Jadi bila korang piston ni terkeluar, brake pad ni still masih boleh masuk, masih boleh tolak piston tu. Okey, bila dah terkeluar macam ni, piston brake pad ni masih boleh masuk balik ke dalam rumah dia, disebabkan plate ni dia memegang kawasan rumah antara dua ni. Jadi brake pad korang tak tercabut lah maksudnya. Okey, faham Ini adalah untuk skim bahagian dalam sahaja aku beritahu. Ataupun skim luar dalam. Ini mana-mana kaliper yang mana perlu skim luar dalam, korang perlu pasang, perlu ada macam ni lah spesifikasi untuk skim luar dalam, supaya korang boleh PMP kepada mana-mana motor Kapcai. Sebab kaliper ni adalah datang daripada SBK. Jadi SBK tu lebih besar, dia punya kaliper ni besar. Jadi ni adalah salah satu cara yang mana korang boleh guna untuk pasang kaliper dan juga bracket dalam keadaan belah dalam yang asal, supaya korang tak tersangkut dengan rem dan juga disc tu masih center dengan kaliper. Okey, faham? Okey, yang kedua yang aku nak cerita tadi pasal kaliper kiri masuk kanan. Okey, boleh ke sebenarnya? Okey, jadi jawapan dia boleh. Daripada kaliper kiri ni boleh masuk kanan. Okey, jadi kalau korang tengok ni, pump daripada kanan, memang hose dia akan duduk ke atas. Jadi pump kiri dia akan duduk belah bawah. Okey, jadi tips untuk bleeding kaliper kiri masuk kanan ialah korang perlu cabut kaliper dulu daripada bracket motor.
Kenapa? Sebabnya kalau korang masih dalam keadaan macam ni, hose dah pasang, hose dah duduk bawah, tapi korang baru nak bleeding. Jadi bila korang tembak pump daripada atas, minyak turun, dia akan masuk dalam kaliper, tapi dia akan masuk mungkin separuh je, dia tak masuk penuh. Sebabnya udara masih terkumpul dekat dalam ni. Udara masih terkumpul dekat bahagian atas ni. Okay, korang belajar fizik kan. Jadi udara tu dia akan selalu duduk kat atas. Jadi kalau korang duduk macam ni, bila korang pump, minyak dah masuk, tapi udara masih duduk kat atas ni. Itu kalau korang bleeding secara manual. Melainkan korang bleeding secara pakai vacuum lah. Kalau pakai vacuum, dia akan sedut mana-mana udara yang kat dalam dia akan keluar. Okay, jadi cara ni korang perlu cabut dulu kaliper ni daripada bracket dia. Dan korang perlu terbalikkan kaliper tu seperti ni. Okay, korang perlu terbalikkan kaliper tu dalam keadaan hose duduk kat atas. Supaya udara tu dia akan naik ke atas. Daripada bawah ni yang terkumpul tadi, dia akan naik ke atas dan dia akan ganti dengan minyak. Minyak akan memenuhi kawasan ruang kosong yang kat dalam kaliper ni. Jadi udara pun boleh keluar melalui screw bleeding dekat atas ni. Okey. Tu saja cara untuk korang bleeding daripada pump kiri untuk masuk pump kanan. Dan lagi satu, jangan lupa korang pastikan korang lapik dulu apa-apa dekat sini, spana ke, disk ke, ataupun apa-apa saja yang boleh menahan brake pad ni daripada rapat. Sebab nanti kalau korang dah bleeding dalam keadaan disk tercabut, nanti brake pad ni dia akan jadi rapat sebab piston akan tolak. Dan bila dah rapat, korang dah nanti susah pula, jadi satu hal pula korang nak buka brake pad ni. Okay, faham okay? Jadi aku rasa tu je lah malam ni untuk video pendek aku. Nak kata pendek pun tak pendek, dalam 11 minit juga ni. Okay, jadi itu saja daripada aku. Mungkin korang ada ilmu-ilmu apa lain yang korang boleh share dengan aku, korang boleh letak kat komen. Ataupun korang kalau mana-mana yang berminat untuk beli kaliper original dengan aku, boleh roger aku dengan Garage Motorpart. Alright, jadi dengan aku ni, aku lebih kepada specialist braking system, master pump ataupun kaliper. Okay, aku ada member yang mana boleh bantu korang untuk buatkan kaliper ni boleh PMP kepada motor-motor Kapcai, terutama motor-motor yang fork kecil, Y15, RZ apa semua. Okay, jadi kebanyakan motor Kapcai ni nak masuk pump Brembo original. Aku recommend buat cara ni lah daripada korang pakai bracket belah luar. Sebabnya aku bukan tak recommend, korang nak pakai bracket belah luar boleh, tapi pastikan korang pakai special screw. Sebabnya bila bracket belah luar daripada fork, bila korang dah buka, dia senang sangat untuk cabut kaliper tu. Jadi bila bracket duduk dalam, korang nak buka skru tu memang macam senang cabut, tapi mungkin makan masa sikit lah sebab bracket tu belah dalam. Korang nak tarik, maybe dia akan tersangkut sikit. Macam tu contoh dia lah. Itu adalah kenapa aku bukan tak recommend, boleh, tapi atas masing-masing lah. Okay, kelebihan dia masing-masing ada kelebihan dan kelemahan. Jadi untuk kelebihan pada bracket luar ni, kaliper korang tak perlu skim. Tu je lah. Okay, bracket belah luar, kaliper korang ni tak perlu skim, masih boleh guna kaliper dalam keadaan asal macam ni. Okay, jadi itu atas masing-masing. So atas korang punya cara, korang berminat nak skim ke ataupun korang nak pakai bracket belah luar tu, atau korang aku tak kisah. Maksudnya aku dua-dua aku recommend, atas masing-masing lah. Okay, jadi sampai sini je lah untuk aku punya video. Kita akan jumpa dalam next video. Okay, lastly jangan lupa support aku, jangan lupa subscribe aku punya YouTube channel, share, like dan juga komen apa-apa yang korang rasa korang nak komen. Korang ada sebarang pertanyaan ke, korang boleh terus komen dekat YouTube aku channel, ataupun korang boleh komen dekat aku punya Instagram, aku punya Facebook page kalau ada sebarang pertanyaan nak beli ke apa-apa sahaja. Okay, itu saja. Okay, kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.